Park here offers a variety of amenities that can be enjoyed as a recreational park for everyone and communities to come around here. It is designed as a cycling space kind of concept. Here they can enjoy the cycle park kind of view. So, come here to find out. The Virtual Park offers a selection of packages that is combined, especially for those who are coming as a single visitor or a group of visitors. So you can come here and bring your friends and try out as a group. And they have a variety of more than 10 selections of priority to pick. So let's come here and find out what type of games you like. Here at the Virtual Park, visitors can experience of American type of experiences, even through games and even through assessing. So I have this quick page here, generate a QR code, scan, and I can go in. Studio 8 is a co-working space, creative space and digital media hub. Here the is equipped with facilities and amenities for those who are interested in doing creative work. So, here is our studio. Following here, we are at the administrative office of Server Dynamic Retreat. Hi, good afternoon. So, Dinamo is a Sarawak gastronomic culture market which actually used to be called Pasar Antikan. The Virtual Park is guaranteed to give visitors a fun-filled recreational activity other than gaming and recreational activities. Not only that, the Virtual Park also offers an innovation space which will allow collaboration from communities who would like to ensure a co-working space experience. So here we are at the icon of the Virtual Park, a globe which is one of the biggest icons in Kota Samarahan.
Virtual Park here offers a variety of amenities that can be enjoyed as a recreational park for everyone in the communities to come around here. It is designed as a cycle space kind of concept here that can be enjoyed with the cycle park kind of feel. So, come here to find out. The Virtual Park offers a selection of packages that is provided especially for those who are coming as a single visitor or a group of visitors. So you can come here and bring your friends and try out as a group, and they have a variety of more than 10 selections of VR games to play. So let's come here and find out what type of games you have. Here at the Virtual Park, visitors can experience our very digital type of experiences even through games and even through assessing. So I just have to use Quick Pay here, generate the QR code, scan, and I can go in. Studio 8 is a co-working space, creative space and digital media hub. Here the is equipped with facilities and amenities for those who are interested in doing creative work. So here is our studio. Following here, we are at the administrative office of Serba Dynamic Pitching. Hi, good afternoon. So, Di Tamu is a Sarawak gastronomy culture market which actually used to be called Pasar Antikan. The Virtual Park is guaranteed to give visitors a fun-filled recreational activity other than gaming and recreational activities. Not only that, the Virtual Park also offers an innovation space which will allow collaboration from communities who would like to ensure a co-working space experience. So here we are at the icon of the Virtual Park, a globe which is one of the biggest icons in Kota Samarahan. Bermula dengan modul 1 dan 2 iaitu pengenalan e-dagang dan jualan keuangan. Kemudian diikuti dengan modul 3 dan 4 iaitu usahawan digital dan masyarakat tanpa tunai dan kemahiran asas fotografi dan penyuntingan.
Pada hari ini, kita akan mengadakan kursus bagi modul yang terakhir iaitu modul 5 dan 6 merangkumi kemahiran asas, videografi dan penyuntingan pemasaran digital secara maya. Tanpa membuang masa lagi, majlis akan menjemput Ketua Pegawai Eksekutif Timoga bagi Encik Ihnikan Laluan bagi memberi ucapan beliau. Okay. Ya. Okey, selamat pagi semua. Okey, kembali lagi kita bersama dengan program. Dan hari ini merupakan hari yang terakhir untuk program kita bersama dengan Timoga dan juga di tamu, iaitu kumpulan peniaga-peniaga di kawasan di Virtual Park Kota Semarahan. Jadi kepada anda yang mungkin sudah, sebab program kami telah berjalan selama dalam tempoh 3 bulan dan mungkin ada yang telah ketinggalan ataupun terlupa apa benda yang mereka buat ni. Okey, jadi selama 3 bulan, sejak 3 bulan yang lepas kita telah mengadakan program bersama ditamu ataupun peniaga-peniaga ditamu secara online, iaitu kita membuat juga secara live di Facebook bagaimana cara untuk peniaga-peniaga kecil seperti di ditamu berniaga secara online di Timoga ataupun timoga.com. Okey. Jadi dalam tempoh beberapa bulan yang lepas, okey, kita telah mengadakan sekurang-kurangnya 4 modul, okey, iaitu yang pertama, kalau anda masih ingat, anda boleh rujuk semula ke dalam fanpage Serba Digital X, okey, di Facebook yang anda nampak sekarang. Okey, dan kita memang ada mengadakan pelbagai topik, termasuklah yang pertama hari itu adalah Introduction to E-commerce dan Business Opportunity di Timoga. Okay. Dan kita ada mengajar tentang Basic Sales and Finance, iaitu benda yang sangat penting. Tak kisah sama ada kita micro business, berniaga secara kecil-kecilan di rumah, secara offline ataupun online. Sangat penting adalah pengurusan kewangan kita. So that's why kita memasukkan modul sales, Basic Sales and Finance dalam salah satu daripada modul yang kita masukkan dalam program kerjasama ini. Dan yang ketiga, kita ada mengajar juga sharing tentang cashless society, iaitu bagaimana kita beralih daripada menggunakan cash ataupun bagaimana kita menggunakan sistem digital payment, iaitu kita tidak lagi menggunakan cash tapi kita menggunakan online payment system, e-wallet, online banking dan sebagainya. Dan kami juga ada mengajar bagaimana kita menggunakan benda ini dalam dunia e-commerce, dan kita ada menunjukkan bagaimana sistem pembayaran online ini di set up melalui platform e-commerce kami. Jadi itu termasuk dalam modul-modul yang kami sudah ajar. Dan akhir sekali kita juga ada mengajar tentang basic fotografi, iaitu antara aspek yang penting dalam e-commerce, sebab kita boleh tengok dalam Timoga kita ada pelbagai jenis produk, beratus-ratus jenis gambar produk yang diambil oleh setiap vendor kami. Dan gambar-gambar ini sangat penting sebab gambar inilah yang menarik minat customer untuk membeli di laman web seperti di Timoga. Dan sebab itu kita mengajar basic of photography dan basic editing menggunakan handphone dan juga laptop, okay, supaya senang. Kita on the go, maksudnya kita boleh berada di premis kita sendiri ataupun di kebun, kita boleh ambil gambar dengan senang, edit dengan senang di handphone, dan kita boleh upload dan kita boleh start untuk berjual secara online. So, kita ingin memudahkan segala aktiviti penjualan secara online, dan kita memudahkan membuka peluang dan memudahkan peluang ini kepada peniaga-peniaga kecil dan juga petani-petani terutamanya. So, that's why ini adalah hari terakhir kita akan bersama dengan program ini. Dan kita tidak akan berhenti di sini saja sebab
selepas program ini nanti, selepas saya bercakap, kita akan mengundang kita punya trainer hari ini, iaitu untuk modul pada hari yang terakhir ini, iaitu berkaitan dengan videografi, iaitu basic dalam pengambilan video dan pengeditan video, iaitu video yang kita akan gunakan untuk kita share secara online. Seperti yang anda tahulah, kita ada banyak channel video sharing platform yang sekarang ini semakin canggih, seperti TikTok, YouTube dan juga Facebook Watch, seperti yang anda selalu tengoklah. So, benda-benda ini, kemahiran seperti ini sangat penting, especially dalam dunia e-commerce, dunia digital, sebab ia boleh mendekatkan customer dengan reality produk yang hendak kita jual. So, saya mungkin tidak akan bercakap lebih lagi kalau trainer kita sudah bersedia, ya. So, jangan lupa hari ini anda akan bersama dengan trainer kami untuk videografi, the basic of videography. Dan selepas itu hari ini, paling penting hari ini, kita akan mengakhiri hari ini dengan closing ceremony yang mana kita akan wrap up everything dan kita akan memperkenalkan peniaga-peniaga di tamu dan juga kita akan wrap up seluruh program ini supaya kita boleh ada continuity selepas program ini berakhir. Ya. So, jadi tanpa melewatkan masa, saya ingin menyerahkan platform kita live hari ini kepada kita punya trainer lah, Mr. Nicholas. Okay. Terima kasih atas ucapan Encik Heniken tadi. Seterusnya majlis menjemput Encik Nicholas bagi memberi penerangan dan taklimat untuk modul yang kelima, iaitu kemahiran asas videografi dan penyuntingan. Okey, hai. Selamat pagi buat semua bakal-bakal peniaga dan peniaga kita yang di luar sana. Okey, so sorry. Okey, hai. Minta maaf, ada masalah teknikal sedikit. Jadi, saya akan... Okey, jadi topik kali ini, modul kali ini memang khas untuk peniaga di luar sana untuk memahami sedikit basic pasal videografi lah. Okey, kita ada teknik sedikit. Tapi ini asas, cukup asas untuk mereka yang belum mahir dalam bidang videografi, bidang fotografi. Jadi saya akan terangkan sedikit lah. Sebab kalau nak bincangkan ataupun nak terangkan mengenai videografi ini, memang panjang masa, memang tak cukup dalam sejam ataupun kurang sejam ni. Jadi, okey, kita teruskan. Okey, apa yang akan kita belajar dalam topik ini ataupun modul ini adalah penting untuk mereka yang dalam bisnes, okey, yang berniaga ataupun berniaga kecil-kecilan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Sebab videografi ataupun dan fotografi ini sangat-sangat penting. Jadi untuk kali ini, okey, sebab kita banyak cara untuk buat marketing, okey, cara free. Kita ada Facebook, okey, kita ada apa lagi, TikTok, macam yang Encik Heniken beritahu tadi, mungkin ada YouTube, semua marketing advertisement free. Okey, you boleh buat dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi dengan sedikit kemahiran yang anda perlu adalah untuk ambil gambar ataupun video secara terbaik. Okey. Jadi apa yang diperlukan dalam apa nama ni? Dalam videografi ni, you guys perlu apa yang digunakan adalah teknik dengan lighting, komposisi, dengan cara yang last kali untuk kita edit video tersebut. Okey. So,
pengenalan. Okey, kita kena sebelum kita kenal sebelum kita teruskan, kita kena berkenalan dululah dengan apa itu editing, ambil video dengan menggunakan smartphone, sebab itu adalah cara paling mudah sekarang ni untuk ambil video dengan handphone, sebab paling kurang pun setiap seorang ada handphone, smartphone digunakan untuk ambil video ataupun ambil gambar. Jadi saya akan gunakan satu app yang paling mudah. Yang ni app ini adalah YouCut tadi. YouCut. Okey, you boleh Google dalam Play Store, sebab app yang ini tidak menggunakan ataupun tidak ada watermark, tidak ada nama macam brand-brand yang lain, tapi you boleh guna. Contohnya KineMaster ataupun Power Director dan yang lain. Okey. Video yang boleh digunakan untuk ini adalah macam you boleh letak dalam Facebook, okey, letak dalam Facebook page, YouTube, TikTok dan sebagainya. Okey, sebab kalau yang baru mula nak buat video ataupun live streaming, yang boleh buat Facebook page lah, sebab yang tu tak perlukan editing. You just rakam straight directly from you punya app. Okey. Okey, teknik rakam, right? Okey, apa yang perlu kita ada untuk merakam sebuah video? Tapi yang ni basic ya. Kita perlu ada tip and teknik. Kita perlu shoot in landscape. Okey. Shoot Okey, sorry, minta maaf penonton-penonton yang di luar sana. Kita ada masalah teknikal sedikit lagi. Okey, jadi tidak apa, kita teruskan. Okey, apa yang saya terangkan tadi adalah kita sekarang ini dalam teknik ataupun tips untuk mengambil sebuah video lah. Okey, apa yang perlu kita buat adalah masa kita ambil video. Yang ini bukan live video yang kita ambil gunakan Facebook Live ataupun yang lain. Kita ambil offline punya video. Kita perlu record dalam landscape punya ni. Sebab kebanyakan orang akan tengok video kita masa dalam YouTube ataupun Facebook, nanti dia akan tengok secara landscape, okay, yang terbaik. Okay. Dan kita perlukan lighting. Kalau di luar sana outdoor punya, mungkin kita tengok lighting itu natural lighting daripada matahari. Jangan membelakangi arah matahari lah. So you perlu
berdepan dengan materi sebab lighting itu neutral. Okay, kalau dia dalam indoor mungkin kita perlukan extra lighting lah sebab untuk menampakkan dengan jelas lagi lah kita punya muka ataupun kita punya produk yang kita akan ambil. Okay, stability is key. Okay, biasanya kita ambil video, kita perlukan gambar ataupun video yang stable. Okay, jangan ambil gambar yang blur-blur ataupun masa orang rakam dia bergoyang banyak. Okey, banyak ramai yang buat macam ni. Jadi apa yang perlu anda gunakan adalah gunakan tripod ataupun handheld stabilizer lah kalau ada. Kalau tak ada handheld stabilizer, perlu guna tripod yang biasa ataupun monopod. At least ada benda yang digunakan untuk memegang. Kalau guna direct pegang guna tangan tu boleh jugalah, tapi sebab saya rasa kebanyakan smartphone sekarang ni dia dilengkapkan dengan digital ataupun built-in stabilizer dalam handphone. Okey, ya ni tidak digalakkan menggunakan zoom in. Okey, gunakan apa yang ada terus rakam sebab kalau tuan-tuan zoom in maknanya nanti video tu akan pecah bila nak dibuat editing lah, dia kurang jelas, right? Fokus, okey, yang ni penting juga. Fokus, perlu fokus dengan subjek yang akan diambil. Takut nanti kita fokus, kita nak ambil gambar bahagian depan, yang belakang pula yang fokus. Jadi kurang jelas. Audio recording, yang ni perlu jelas juga. Apa yang, actually tuan-tuan ambil video, mute video. Tidak ada suara. Jadi at the end nanti bila buat editing kita masukkan music sikit background. Tapi kalau nak direct buat live, yang ni penting. Kita perlukan audio untuk agar penonton ataupun siapa yang menonton video kita ni, video ataupun live ataupun siapa yang tengok Facebook ataupun YouTube punya video, dia akan jelas lah dia punya suara dekat situ. Okey, yang ni boleh cuba buat lah. Kadang-kadang ada buat slow mo untuk promote produk, okey. Buat time lapse, okey. Jadi yang ni perlu banyak sedikit editing lah kalau nak buat slow mo dengan time lapse. Okey. Yang last kali kita buat editing. Okey, yang ni editing yang ni saya akan buat terangkan secara ringkas lah sebab kita kekurangan masa. Okey. Jadi saya akan terangkan secara basic. Okey. Yang ni yang diperlukan untuk buat video sebenarnya live ataupun buat offline punya video. Untuk recording kita perlukan mikrofon. Okey, mikrofon wireless mic yang saya gunakan ini contoh seperti inilah. Tapi tak perlu canggih sangat. Mana yang rasa mampu nak beli, tuan-tuan boleh beli yang wireless punya mic. Okey, kalau tak rasa kurang mampu boleh guna yang biasanya ataupun direct daripada handphone, daripada smartphone tadi ya. Okey, apa yang lagi yang perlu kita gunakan tripod, monopod, handheld stabilizer seperti yang saya terangkan tadi lah. Okey, lighting. Okey, ini barang-barang digunakan secara basicnya. Asasnya. Kalau tak ada benda ni, boleh gunakan yang tripod tadi untuk pegang handphone. Alright, next. Okey, untuk live recording, streaming, kita tak perlu editing lah. Okey, yang ni paling senang. Tuan-tuan boleh ambil live video menggunakan melalui Facebook Live tadi ataupun YouTube Live. Okey. Tapi kalau sekarang ni semua kebanyakan kita di sini menggunakan live recording, live streaming menggunakan Facebook page ataupun personal page. Okey. Yang ni cuma perlukan mikrofon, tripod. Kalau tak ada tripod kita boleh menggunakan monopod, lighting seperti yang saya cakap tadi. Kalau di bahagian di luar sana kita tak perlukan extra lighting lah. Kalau di bahagian dalam ataupun indoor, tempat yang gelap-gelap sedikit, perlukan extra lighting. Okay. And then stable internet connection. Okay. Yang ni perlu pastikan kalau menggunakan prepaid, top up dia punya kredit untuk menggunakan data internet, perlukan make sure top up cukup-cukup. Kalau gunakan bill ataupun monthly bill, monthly subscription untuk data internet, mungkin okey sedikit lah. Right. So, teknik editing. Yang ni saya terangkan secara ringkas. Apa yang perlu anda buat adalah tuan-tuan boleh upload, okay, download, okay, editing app dalam Google Play Store ke ataupun App Store, okay, untuk membuat
editing. Okey, tuan-tuan boleh, tapi yang ni saya akan terangkan dengan satu app, YouCut Apps. Okey, tuan-tuan boleh download daripada apps lah, Google Apps. So, apa yang perlu adalah sebelum edit, tuan-tuan perlu import dulu, ambil ni. Pergi dekat apa dia punya app, okey, download app ni. And then selesai saja app ni di-download, pergi dekat new project. Okey. Dekat situ tuan-tuan akan terus pergi tarik file yang mana nak di-edit. Okey. Okey, yang ni step kedua adalah sort order. Kita pilih mana satu video yang kita mau. Selalunya paling baik tadi masa nak buat offline punya recording, kita ambil video yang pendek-pendek sedikit. Mungkin dalam jangan teruskan sampai 2-3 minit, 4 minit sampai 10 minit untuk sekali record. Terbaik adalah record dengan, untuk offline, record dengan mungkin 10 saat sampai maksimum pun dalam 30 saat. Senang untuk diedit, senang untuk dibahagikan selepas fotografi, kita ambil video, masa untuk diedit nantilah. Sebab satu lagi, untuk keselamatan, kita takut video yang kita record sepanjang 10 minit direct tadi, mungkin akan berlaku sedikit korup. Mungkin video tersebut rosak. Jadi tak boleh digunakan. Jadi terbaik untuk keselamatan, nak sayangkan video tu, pastikan video tersebut tak terlalu panjang lah masa ambil record. Okey, jadi sort order, untuk step 2, sort order, kita pilih mana yang satu yang kita nak. Alright. Okey, step ketiga adalah trim. Lepas kita ambil video tersebut tadi, kita dah pilih mana yang kita mau, kita potong mana yang tak nak. Okey, contohnya of course, kadang-kadang bila kita buat recording, kita buat recording, kadang-kadang ada video yang bloopers, orang cakap bloopers, video yang kita tak mau, ataupun video yang ada photo boom, ataupun ada yang tiba-tiba orang ganggu kita masa kita buat recording. Video yang tu kita boleh cut, kita ambil mana yang terbaik, kita ambil yang 2-3 saat yang terbaik tadi, agar tidak terlalu panjang. Okay? Sebab kita tak akan edit, kita akan masukkan keseluruhan video tersebut dalam video yang akan kita post dekat Facebook, dekat YouTube. Kita perlu trim, kita potong mana yang sesuai lah, mana yang tidak sesuai kita buang lah. Alright. Okey, yang ni transition, yang ni dia punya effect. Dia punya effect. Sebab masa nak buat, kita dah edit, kadang-kadang ada, kita nak buat dia menarik sedikit, kita boleh letak transition. Sebenarnya smooth transition. Yang ni tak perlu, tak apa. Kalau ni lah. Tapi kalau rasa nak mencantikkan video tersebut, tuan-tuan boleh letak efek yang ni lah. Right. Okey, step 4, langkah keempat, image editing. Okey, and then color correcting. Yang ni selalunya dalam app tersebut, dalam app YouCut tersebut, dia ada satu bahagian, dia tools dia untuk kita edit dia punya color, edit dia punya filter, buat adjust dia punya color lah. And then sama ada kita nak bagi dia terang ataupun gelap. Kalau dalam video tadi masa kita ambil ada sedikit gelap, kita boleh tambahkan dia punya brightness, terangkan dia sedikit. Ataupun terlampau banyak cahaya masuk, kita boleh kurangkan sedikit dia punya cahaya buat dalam adjusting exposure lah. Alright. So untuk memastikan video tersebut cantik dan bagus lah. Alright. Alright. So yang ni dia punya effect, Okay, masa kita nak buat, contohnya kalau kita buat video untuk interview, tapi rasanya untuk di tamu, untuk tuan-tuan di luar sana, untuk di tamu kita tak perlu buat efek macam-macam lah. Kita cuma buat, kita rakam, kita ambil gambar mana-mana produk tuan-tuan tadi. Then yang pentingnya message itu sampai dekat pelanggan.
sampai dekat penonton. Sebab ini tuan-tuan kena fokus dekat macam mana nak tarikkan pelanggan, nak tarikkan penonton, nak tarik orang-orang yang nak membeli dengan kita. Jadi perlukan sedikit video yang jelas lah. Okey, sound editing. Yang ni kalau offline tadi kita boleh buat tambah dikit sound, tambah dikit background sound. Okey, tapi make sure sound ataupun bunyi ataupun music yang dimasukkan itu adalah non copyright. Kalau copyright, kadang-kadang video tersebut bila kita nak post ada masalah dia tu. Pihak YouTube ataupun pihak kalau kita post dekat YouTube ataupun dekat Facebook, diorang ni akan terus detect. Ya ni lagu ni ataupun background music ni ada copyright. Dia akan tanya dulu sama ada kita nak teruskan post ataupun tidak. Kalau kita nak teruskan post, di situ dia akan automatic ada satu certain part yang mana music itu ada royalty, dia akan mute. Okey. Tapi kalau kita nak teruskan juga, kita tak nak mute pun boleh. Tapi mungkin video tersebut akan ditonton oleh pemilik asal music tersebut ataupun bunyi tersebut. Dia akan claim dengan anda lah, dengan tuan-tuan. Dia ada banyak proses. Jadi terbaik jangan gunakan music yang copyright. Okey. Okey, sound effect. Ini sound effect. Ini sound effect rasanya tiada apa nama ni? Royalty free lah, non copyright. Sebab mungkin kita akan masukkan bunyi orang clapping, orang bunyi ataupun bunyi orang bersorak ataupun bunyi kucing, yang tu bunyi sound effect sedikit. Jadi dalam app tersebut, dalam app YouCut tadi ada terdapat sound effect yang ni lah. Jadi ini free to use. Okey, kalau nak masukkan. Okey, sebab dalam seperti yang saya cakap, dalam app yang ni banyak free sound effect. Okey, sebab kita tak perlukan kalau nak gunakan apa nama ni, macam-macam lah dia punya sound, thunder lah, sound footstep lah, animal sound. Okey, sebab lagi satu kita nak kalau kita buat rakaman tiba-tiba ada seseorang bercakap di belakang, kita nak tutup sedikit bahagian yang berbunyi tersebut. Ada yang apa nama sound yang di interrupt tersebut. Okey. Alright. Okey, selepas semua siap bahagian editing tadi, inilah masanya untuk kita save dia. Kita once apply, kita perlu simpan video tersebut, save. Sama ada save dalam galeri ke, save dalam mana sebelum kita post dekat YouTube ataupun Facebook. Okey. Yang ni sebab kita perlu save somewhere lah. Okey. Okey, yang ni step yang ke-6. Okey, title and subtitle credit. Okey, yang ni agak penting juga. Kita perlukan sebelum kita apa namanya? Kita post. Yang ni offline ya. Kita post. Kita perlu letak bahagian editing ni, kita nak letak tajuk dia. Yang ni penting. Sebab at least bila kita letak tajuk sebuah video tersebut, orang akan tahu, okey, yang ni okey, saya ni menjual produk ikan ataupun produk sayur ataupun produk apa-apalah, pisang goreng kah. Okey, you letak di situ dia punya title, pisang goreng, ataupun nama kedai tuan-tuan ataupun nama gerai tuan-tuan. Okey. Jadi subtitle yang tu tak perlulah subtitle, okey. Sebab the proses editing dia sedikit banyak. Untuk kredit, contohnya kita kredit ni kita berterima kasih sebenarnya dengan siapa yang dah membantu kita dalam video ni. Kita boleh letak nama dia, mungkin contohnya nama gerai ni. Tadi dia ada bantu, kita letak sedikit kredit. Yang ni biasanya final editing proses lah. Tapi agak rumit. Kalau tak nak letak, kalau nak buat yang simple punya, tak perlu letak pun tiapalah. Alright. Yang ni langkah terakhir tadi, exporting your video. Seperti yang saya cakap tadi dalam proses yang step yang kelima, kita export video ni, simpan dekat galeri, simpan dekat mana yang file yang kita
nak simpan. So make sure kita ingat di mana kita simpan sebelum kita, untuk memudahkan masa kita nak post dalam Facebook ataupun dalam YouTube ataupun dalam Insta, bermana lah, dalam TikTok. Tuan-tuan, sekarang ni TikTok video cukup terkenal sekarang ni. Dah ramai yang gunakan. Sebab TikTok video dia tak perlukan sebuah video yang panjang, cukup pendek. Dia akan automatic, bila kita ambil video, kita letak, kita edit, dia akan trim sendiri. Dia akan pendekkan dia punya length of video tersebut. Mungkin dalam, kalau kita punya video dalam 1 minute, dia akan pendekkan sehingga 30 saat ataupun ada yang juga 15 saat. Okey. Okey. Tuan-tuan, kalau nak save video dalam, kalau yang HD punya, biasanya HD 1080, dia biasa HD. Kalau tak nak space, nak makan tempat banyak dalam storage handphone tuan-tuan, boleh gunakan adjust sedikit, tukar pergi setting 720. Yang tu cukuplah kalau nak tengok dekat Facebook ataupun YouTube. Tapi terbaik adalah at least ada HD lah. Kalau nak gunakan 2K ataupun 4K punya format, itu makan tempat, space yang cukup banyak dalam storage handphone tuan-tuan. Okey. Okay, I think itu saja daripada saya. Saya harap penyampaian ataupun perkongsian saya dengan tuan-tuan dalam basic video editing, videografi sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan perempuan di luar sana untuk ambil video guna untuk diri sendiri, untuk promote produk tuan-tuan, agar lebih ramai yang menonton. Kalau nak buat live lagi bagus, kalau nak buat live untuk video tersebut, video produk. Sebab kadang-kadang dia bergantung dengan siapa yang share. Kita perlukan kawan-kawan, saudara mara untuk share kita punya video agar ramai yang menonton, agar ramai yang tertarik dengan produk yang tuan-tuan jual. Okey. Jadi sekarang ni marketing untuk produk agak mudah. Okey. Kebanyakannya free. Tidak seperti suatu ketika dulu 20 tahun, 30 tahun lepas memang susah sedikit. Sekarang ni dunia digital makin berkembang. Jadi saya harap tuan-tuan boleh menggunakan apa yang ada dekat tuan-tuan. Contohnya handphone dengan line internet yang ada. Gunakan sepenuhnya. Okey. I think itu saja daripada saya. Terima kasih. Minta maaf sekiranya saya ada tersilap kata. Tadi kita ada tersilap, ada masalah teknikal. Saya harap tuan-tuan clear. Dan I think itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi. Alright. Thanks. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Nicholas atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua.
Seterusnya kita ke majlis penutupan digital tamu dan saya ingin memperkenalkan kepada anda para tetamu jemputan kita pada hari ini, Encik Abdul Qayyum Alidin, Pengurus Besar Serba Dinamik IT Solution, Encik Haniken Laluan, Ketua Pegawai Eksekutif Temuga, Encik Awangku Azlan Shah, Pegawai Teknikal Serba Dinamik. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Encik Awangku Azlan Shah bagi memberikan sedikit taklimat berkenaan di tamu. Hai, Assalamualaikum. Saya Awangku Azlan Shah Hibatullah daripada tim Studio X dan juga tim Serba Dinamik, selaku orang yang telah diberi kepercayaan dalam membantu menguruskan di tamu. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kerjasama yang telah diberikan oleh para peniaga semasa kami menguruskan di tamu dan untuk masa hadapan juga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Timogah kerana bersama-sama kami, pihak Serba Dinamik dan pihak Serba Studio X untuk meluaskan bisnes peniaga-peniaga kecil tidak hanya secara fizikal tetapi juga secara atas talian, di mana terbuktinya kepentingan bisnes di atas talian semasa pandemik ini. Okey, bercakap tentang pandemik ini, saya ingin mengingatkan kepada semua peniaga-peniaga agar sentiasa menjaga keselamatan diri, mengikuti SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak SDMC dan juga menjaga kebersihan di stol masing-masing. Kerana bersesuaian dengan matlamat kita untuk mengurangkan kadar kejangkitan COVID ini, kita menjaga mengikuti SOP dan kebersihan di setiap stol peniaga masing-masing. Okey, dengan meningkatkan kebersihan dan keselamatan di tempat kita berjual, saya juga percaya ini juga mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Contohnya, jika pelanggan melihat kita mengikuti SOP yang telah disediakan oleh pihak SDMC, ini memberikan mereka kepercayaan untuk terus pergi ke stol peniaga-peniaga, tidak hanya secara fizikal tetapi juga atas talian kerana dia percaya barang-barang yang disediakan oleh peniaga ini bersih dan selamat untuk dimakan. So, ini adalah sangat penting. Saya juga percaya secara tidak langsung ini akan meningkatkan income peniaga kerana kita akan ada pelanggan tetap yang sentiasa akan mencari kita dan juga untuk order secara atas talian. Okay? So, itu sahaja untuk pagi ini. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih di atas taklimat. Itu tadi, diharap para hadirin mengambil maklumat yang disampaikan itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput Encik Abdul Qayyum Alidin, Pengurus Besar Serba Dinamik IT Solution, bagi menyampaikan ucapan amanat beliau. Majlis mempersilakan. Kepada semua untuk menghadiri latihan ataupun bengkel di tamu yang kita rancang dalam sebanyak 6 modul bersama-sama dengan Sarawak Digital Economy Corporation, dan juga banyak-banyak berterima kasih kepada kerjasama semua rakan kerjasama seperti Majlis Pembandaran Kota Semarahan, Serba Dinamik, Kuching Kampung Heritage, Startup Borneo dan terutama juga community startup seperti Timogah
Hari ini saya dimaklumkan kita telah ataupun mengadakan modul videografi dan basic editing skill. So saya harapkan bengkel atau latihan yang dianjurkan dan kerjasama yang bersama dengan komuniti di Tamu sepanjang tahun ini sebanyak 6 modul boleh memberikan banyak manfaat dan boleh diaplikasi ataupun digunapakai oleh setiap komuniti kita dekat di Tamu Kota Semarahan. Jadi program ini akan terus bersambung kemudian kepada modul 6 digital dan live stream marketing. Jadi daripada 6 modul ini saya sendiri memang mengetahui yang modul-modul ini memang boleh memberi manfaat yang baik dan memberi sedikit sebanyak pengetahuan dan ilmu ataupun skill untuk komuniti dan penjaja di Tamu dekat Kota Semarahan untuk lebih maju dalam apa-apa pun produk yang dijual secara fizikal ataupun secara dalam talian melalui contoh platform Timogah dan lain-lain. Jadi ingin saya jemput semua komuniti di Kota Semarahan dan bersama-sama dalam usaha untuk kita membangunkan ekonomi setempat terutamanya di Kota Semarahan. Jadi untuk makluman komuniti dan masyarakat yang bersama kita hari ini jemput-jemput untuk melihat sendiri di Tamu dekat Kota Semarahan ada pelbagai produk, ada pelbagai produk tempatan dan yang dijual dan insya-Allah diharapkan masa yang akan datang kerjasama yang kita ada ini akan terus berkembang dengan sokongan pihak majlis tempatan macam MPKS, SDEC, agensi-agensi kerajaan lain dan seterusnya boleh membantu masyarakat dan ekonomi setempat. Sebelum saya memberi akhir kata untuk program-program ini, sekali lagi berterima kasih kepada pihak penganjur Serba Digital X yang telah sebanyak 5 modul dan seterusnya 6 modul. Ada modul e-commerce, ada modul sales and finance, digital entrepreneur, cashless society dan dengan kerjasama Timogah ini dan SDEC dan pihak-pihak yang membantu dalam penganjuran ini, saya berterima kasih dan kami pihak daripada Serba Dinamik menjemput lagi banyak kerjasama dan program yang akan datang. Assalamualaikum, terima kasih dan teruskan bersama program dan modul-modul digital Tamu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Abdul Qayyum Alidin di atas ucapan itu tadi. Seterusnya kita bersama-sama akan menyaksikan rakaman klip video digital Tamu. Mari kita saksikan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang bersama saya Elfi Hasan di Entingan di Tamu, Kota Semarahan. Okey, lepas tu kita akan pergi nanggas semua sekali vendor-vendor yang berjual. Macam-macam ada di situ. Sayur ada, ikan ada, kuih tradisional, barang macam-macam ada. So lepas tu ikut kami kita live di kawasan di Entingan Tamu Semarahan. Okay, hari tu kami akan menginterview beberapa peniaga di situ dengan sesi live hari tu. Peniaga yang pertama adalah yang menjual panggang-panggang. Okey, saya bang datang. Okey bang, Assalamualaikum bang. Okey, boleh kenalkan nama diri dan
Asal sini? Nama kami Muhammad Nois Wandi bin Daudi. Kami jual Asal sini bang, asal sini. asal situ? di Kampung Karan Kuap. Oh, Pegalan Kuap. Ah. Okey, kini tu kita cerita sikit bang, berapa lama kita berjual di situ dan apa yang kita jual dan pengalaman kita berjual. Macam mana? Kami berjual Okey, bang. udah lama ya lah, dalam dekatnya 10 tahun juga dah. Dari kecil dah jual. Okey. Macam-macam yang kami ada, panggang ayam panggang, ikan sardin semua. Okey, nama macam-macam. kita tadi apa? Muhammad Nois Wandi. Muhammad Iswandi. Oh. Okey, nama stall kita apa? Nama asal kami Wan Panggang ya. Wan Panggang. Oh. Okey, kita berjual hari apa kita berjual, hari apa kita off, pukul berapa sampai pukul berapa? Kami hari-hari. Hari-hari. Hari-hari on. Satu minggu pun buka juga. Buka ya. Mana hujan? On ya. On juga. Nang menang, nang steady lah, nang steady menang. Okey bang. Boleh kita mandang last lah. Kita mandangnya apa keunikan kita, barang kita ada di situ. Macam-macam ada. Coba macam-macam ada kami jual. Semua kita boleh tangga. Air neon. Ada panggang manok, ada wing, ada buntut, Semua ada lah pedas, ada. semua ada. Segala apa nak panggang semua ada. Okey. So terima kasih bang, terima kasih dan semoga perniagaan kita semakin maju dan jaya hendaknya bang. Okey. Ada kata-kata akhir kepada penonton yang tengah nanggal live kini tu bang? Apa pesanan kita? Datang situ beli barang ke apa ke? Siapa yang nangga live tu bolehlah datang ke situ di tamu di Entingan. di Entingan. Kota Samarahan. Di tamu. Okey, terima Ya kasih, jelah. bang. Okey. Terima kasih. Okey, dengan bersama saya kini tu ada kedai famous Korean mozzarella cheese. Korean. Memang Korean. Okey, bersama saya kini tu adalah boleh perkenalkan diri Kak? Nama siapa dan asal dari sini? Nama saya Sabaria Ahmad dari Kampung Mang. Ha? Kampung Mang. Oh, Kampung Mang. Okey Kak, boleh sih kita mandah dengan kami di situ dan penonton live di sini. Berapa lama kita berjual di situ dan apa sejarah kita berjual di situ? Kami silap baru jual lah dalam 2 minggu. 2 minggu. Okey. Tapi sambutannya okey lah. Sambutannya okey kan? Memang banyak orang datang beli apa semua. Boleh lah. Okey. Apa nama stall kita? Kami salah sebut ya, minta maaf. Apa Pulut sebenarnya nama Panggang. kita? Famous Pulut Panggang. Okeylah. Okey Kak. Okey, lepas ni lagi apa keunikan produk kita di situ sebenarnya Kak? Keunikan produk kita. Pulut Lain panggang lah. daripada pulut panggang Pulut lagi panggang dengan ada Korean lah, maksudnya kita local dishes pun ada, Korean pun ada semua lah. Okey. Masa operasi kita Kak? Masa operasi kita berjual? dalam seminggu. Dalam 6 hari je lah. 6 hari. Hari apa kita off ni? Mana-mana hari lah. Oh, mana-mana hari? Menari hujan off lah. Oh. Okey. Okeylah. Apa pesanan kita kepada penonton yang nanggal kini tu live? Pesanan kita apakah so datang beli kah, macam ni support kah, macam ni kah? Okey lah. Mau siapa-siapa yang pergi di Intingan boleh singgah lah beli pulut panggang. Pulut panggang ada, makanan Korea pun ada, semua ada. Sama saya kini tu adalah penjual jual vendor-vendor di situ dan boleh kita kenalkan nama kita siapa? Nama kami Siti Hafiza. Siti dengar kami. Siti Hafiza. Siti Hafiza. Berapa tahun umur kita? 18. 18 tahun berjual. Okey. Boleh sih kita madah dengan penonton di sini apa keunikan kedai kita di situ? Apa kita jual? Apa yang ada? Kita ada penyaram. Apa Kuih. penyaram? Kuih penyaram yang makanan tradisional Makanan tradisional. Okey. Asia. Lagi. Kuih bingka ada? Ada. Kami pun tahu. Kebingka. Kebingka. Okey. Kita ada keripap. Kari pap. Apa semalah Okey. Masa operasi mungkin tidaknya selalunya kuih tu orang beli pagi hari apa semua. Kita beroperasi pukul berapa sampai pukul berapa? Hari apa? Pukul 1:30 sampai pukul 6. 1:30 pagi, 1:30 tengah hari sampai Pukul 6. pukul 6. Okey, lepas ni apa nama masa kita cuti ada sih? Ada. Hari apa? Tapi tentu juga ekor macam Hari hujan tu lah. Iyalah. Okey. Dan pesanan kita kepada orang yang nanggal live ya kini tu. Apa pesanan kita? Pesanan datang beli ke apa kah? Yang selalu beli, terima kasih. Yang selalu repeat ya. Terima kasih ya. Mau ada terlebih kurang rasa ke pada aja mau nyaman pada kawan. Mun nyaman pada dengan kawan. Datang beramai-ramai di situ. Okey.
Yang penting terus support peniaga-peniaga kita. Okey, terima kasih. Kini tu kita tadi kita di stol makanan. Kini tu kita di tempat menjual barang-barang yang macam tu. Okey, bersama saya kini tu adalah peniaga di Entingan di Tamu. Okey, nama Kak, siapa nama kita? Kenalkan diri. Kami Hazrina binti Abdullah. Kami video situ. Asal sini Kak? Asal kami Kak? Asal dia. Asal kami orang Lundu. Orang Lundu. Ya, lagi jauhnya. Ya kita mau. Okey, lagi. Apa dia? Apa nama? Berapa lama kita berjual di situ? Berapa lama kita berjual? Start buka situ ada 2 tahun lebih, 3 tahun kah? 3 tahun lebih nak. 2 tahun dekat nak 3 tahun je dah berjual di situ. Okey Kak, boleh kita terangkan pada penonton yang live kini tu apa yang kita jual di situ? Barang masin lah, macam ikan masin. Ikan kasam. Cincadu. Rusip. Ada juga makanan manis. Dan biskut, bolu. Ikan masin, semua ada. Memang lengkap lah. Memang komplit lah. Memang komplit. Makanan kering-kering dah kedak tu, ikan masin semua ada, belacan semua ada. Memang okey. Kita berjual, masa kita berjual dari pukul berapa sampai pukul berapa, hari apa kita off? Masa kami berjual dari pukul 12 sampai pukul 6 petang. Okey. Hari kita Mun off. Mesti ada barang off lah kita nah. Mesti ada apa-apa, insya-Allah. Saya ada off. Okey, pesanan kita kepada penonton live di Sinun. Apa kita pesan kepada tengah? Maksudnya apa nama ke? Mau datang ke macam ni ke? Datang beli support kita di situ. Boleh. Datanglah ke gerai kami. Apa nama gerai kita dekat? Apa namanya dek? Pekasam, darat dan laut. Pekasam darat dan laut. Ya. Langit dan bumi. Makin tukar selera. Rasa saya mau makan manuk kah, makan daging kah. Situ ada barang masin. Ikan masin, jaluk, belacan. Ya, yang kita mau. Maksudnya kita sokong kakak tu kedai vendor telur masin pun ada. Berapa sikit tu Kak? RM1 sikit. Mau beli telur masin semua sekali, datanglah ke kedai Pekasam Darat Laut Langit dan Bumi di Entingan di Tamu, Kota Samarahan. Jumpa Kak dari situ. Yang akan serve kita best punya. Sama dengan vendor berjual buah-buahan tempatan. Sebelum saya nak tanya, siapa nama kita? Aku Ndayan anak Kupun. Okey, kita berjual asal sini. Dari kampung tengah Nangka. Kampung Nangka. Nangka Jalan Tengan. Oh, Belangun. Okey, asal situlah. Okey, kita berjual di situ dah berapa lama dan apa nama kedai kita tu? Kedai tu? Apa namanya? Kedai Nangka. Bukan Nangka tu, Tengan. Kedai Tengan. Nangan Tengan, Tipang Tengan, bukan Nangka. Okey. Ya, buah Nangka dah. Okey. Kini tu kita dah berjual situ berapa lama dah? Dah setahun dah tak. Makai tu dah. Baru setahun dah. Okey. Boleh sih kita madah dengan orang nak nanggai dalam kamera ya. Apa yang kita jual? Yang special lah macam lain. Apa lima kita tu? Apa tu? Buah ambang. Nangnya macam tu kah? Oh, dibuka kita dikupak kita ada kah? Oh. Okey. Spesial buah ambang. Tapi untuk kita gila lah. Buah gamak, buah spesial, dah habis. Buah jambu, buah mangkuk. Buah limau. Ya, okey, oleh kerana buah kita tu banyak. Berapa bila kita buka, pukul berapa kita buka, pukul berapa kita tutup, hari apa kita off? Kami tutup, kami buka pukul 11, pulang pukul 6 petang. Itu saja. Ada off sih? Ada. Kalau hari Minggu off orang tak ada beli barang. Hari 2 minggu tutup. Kenanya. Oh, PKP. Okey. Ujung untuk pesanan kita kepada orang Nangga dalam kamera ya. Orang Nangga live kini tu, apa pesanan kita? Adakah nyuruh datang situ ke apa macam ni ke apa semua? So orang beli barang situ lah, cepat habis. Saya ada cakap. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jalan kita orang semua beli barang. Pak kedai semuanya tutup pas supermarket. Tolong kami stok lah padang sudahnya. Okey. Terima kasih. Tadi kita dah pergi kedai makan, kedai jual buah, kedai jual kek, semua dah. Kini itu kita di kedai segar-segar, apa segar-segarnya? Kedai ikan. Itu abang lagi masih gagu, kakak pun lagi gagu mula berjual ikan apa semua. Okey Kak. Kita mula sekejap pajaklah Kak. Okey. Itu adalah gerai ikan fresh. Okey, boleh saya tambah sekali soalan saya. Siapa nama kita asal sini? Masinda binti Mus, kami
Sari Kampung Tamiran. Kampung Tiga. Okey. Orang hantu cuk juga. Jadi kita di situ berjual ikan dah berapa lama? Dah 5 tahun dah. 5 tahun. Nang di tempat tu lah. Di situ. Tempat tu Di berapa tahun kawasan. tu. Ah. Tapi kawasan tu dah 5 tahun lebih dah. I see. Okey. Masa operasi kita Masa pukul berapa operasi sampai pukul pukul berapa? 11 sampai pukul 6 lebih. Pukul 11 sampai pukul 6 lebih. Ada off pagi sampai set dah. Saya ada off. Memang hari-hari lah off. Memang hari-hari. Memang semangat akak tu. Boleh sih kita madah uniknya apa spesialnya barang kita di situ yang mana mungkin ada setengahnya si ada setengahnya ada. Macam tu ikan turbok tu nak. Tu ikan turbok special lah. Bertelur. Oh ada Kadang di situ. ada musim, kadang set ada musim. Set ada musim, set ada lah mula. Sama dengan ikan tenggiri. Ni ikut musim. Dan nyada ada, dan set ada. Okey. Maksudnya benda lain mana nak standard dia memang ada hari-hari lah. Macam tu pun sama juga. Ada masanya. Apa nama tu? Apa nama udang tu? Payak merah. Payak merah. Oh, nama temperature. Okey. So, dan last sekali, pesanan kita kepada orang yang nanggal live kini tu. Apa pesanan kita? Macam apa? Datanglah beramai-ramai ke tempat kami orang menjual tu sehingga tamu Seri Entengan tu. Singgah di Tamu Entingan Kota Samarahan. Okey Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Akhirnya kita sampai ke penamat hujung. Okey, penamat maksudnya kita sudah berpusin dah semua sekali. Dah makan, tadi kita dah nangga ikan, kami ada juga makan tadi, makan kuih penyaram apa semua, nang nyaman di rantutuk, semua segar. Membeli ikan apa semualah, kira kita dah sampai ke penghujung rancangan tu lah. Live di Tamu Entingan Kota Samarahan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sidak Serba Digital X Kota Samarahan. Dan saya mewakili Timogam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sidak tadi dan semua vendor-vendor yang ada di Tamu Entingan. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, macam-macam ada jual dekat di Tamu. Ada sayur-sayuran, ikan, kuih muih, dan buah-buah tempatan. So, dengan agenda ya, so kami akan proceed pergi ke agenda yang terakhir bagi majlis ini adalah bagi sesi pengulungan yang disampaikan oleh Encik Heniken Laluan, Ketua Pegawai Eksekutif Timogah. Dipersilakan Encik Heniken. Hai, salam. Okey, hai dan terima kasih kepada siapa? MC ke tadi kepada Mr. Kayu dan juga Encik Awang lah yang tadi yang tengah telah memberi ucapan, dan saya rasa anda semua telah berseronok melihat video kita yang kita rakam di Tamu. So sebentar tadi adalah video berkaitan dengan peniaga-peniaga dan produk yang mereka jual di Tamu. Jadi sekali lagi kepada yang tak tahu di mana di Tamu, okey. Di Tamu berada di sini, di luar di Virtual Park di Samarahan. Okey, dan apa yang menarik sebenarnya hari ini, okey, bersama dengan saya sekali lagi dan tim kita di Timogah dan juga tim Serba Digital X untuk mengakhiri program yang telah berlanjut selama 3 bulan, iaitu program-program sekali lagi saya menerangkan program untuk mengajar basic skill kepada peniaga-peniaga yang ingin berniaga secara online di platform-platform seperti Timogah dan banyak lagi. Jadi sekali lagi saya ingin merumuskan program yang telah berjalan selama tempoh ini, yang mana dalam 5 modul yang telah berjalan. Yang pertama hari itu, dalam 3 bulan yang lepas kita telah mengadakan training ataupun workshop untuk Introduction to E-commerce, basic kepada dunia e-dagang dan peluang perniagaan yang boleh anda ceburi melalui timogah.com. Jadi saya rasa ramai yang telah melihat, tetapi kepada yang belum melihat atau menonton modul itu, anda boleh kembali ke Facebook fanpage Serba Digital X untuk menyaksikan modul-modul dan video-video yang telah dirakam sebenarnya dan ditayangkan secara live. Anda boleh rujuk balik dalam fanpage Serba Digital X, okey. Dan di sana kami telah menjalankan beberapa modul. Seperti yang pertama tadi adalah modul Introduction to E-commerce.
Okey, dan seterusnya kita ada modul yang kedua iaitu Basic Sales and Finance, iaitu modul yang sangat penting bagi setiap usahawan ataupun peniaga, tidak kisah anda adalah peniaga offline ataupun online. Basic dalam sales dan finance, pengurusan kewangan adalah satu benda yang sangat penting, dan sebab itulah kami memasukkan modul itu sebagai salah satu daripada modul dalam program selama 3 bulan ini. Jadi seterusnya kami juga mengadakan modul yang ketiga, iaitu basic dalam digital payment ataupun e-wallet dan payment gateway yang kami ajar dalam modul itu, yang mana kita memperkenalkan bagaimana cara kita membayar dan menerima bayaran secara online untuk perniagaan anda, dan juga kami juga mengajar bagaimana Timogah mengaplikasikan cara pembayaran secara online ini di platform Timogah sendiri. Jadi saya juga ada menerangkan beberapa contoh payment gateway, iaitu satu sistem yang kita perlukan untuk kita aplikasikan dalam platform e-commerce seperti di Timogah. Dan seterusnya kita juga mempunyai modul yang keempat, iaitu basic dalam fotografi. So fotografi adalah satu topik yang sangat penting dalam e-commerce. Sebab apa? Apabila orang membeli belah secara online, gambar adalah benda pertama yang orang akan nampak. Contohnya sayur yang dijual di Timogah, customer ingin melihat apakah sayur yang dijual di Timogah. Jadi gambar itu haruslah jelas, haruslah tepat, dan haruslah nampak menarik di platform Timogah. Jadi sebab itulah kami memberikan training dalam modul fotografi, iaitu basic cara untuk mengambil gambar dan mengedit gambar dengan pantas menggunakan smartphone anda. Dan sebab itulah pada hari ini, iaitu modul yang terakhir yang mana kita mengajar videografi, yang mana merupakan satu lagi elemen penting dalam dunia e-dagang. Sebab selain daripada gambar yang kita ambil, video pun merupakan satu elemen yang sangat penting. Dan sekarang anda boleh tahu video-video, pengambilan video, pengeditan video, kalau anda mahir, anda boleh menghasilkan satu bahan marketing yang sangat penting, sebab ia merupakan rakaman secara real untuk produk-produk dan juga aktiviti-aktiviti yang anda jalankan dalam perniagaan anda. Jadi saya harap sebentar tadi apabila anda melihat training videografi dan juga video yang kami telah jalankan ataupun rakam bersama dengan pasukan kami Serba Digital X dan juga peniaga-peniaga di Ditamu, begitulah konten video yang kita boleh guna untuk marketing. Jadi kepada anda yang memiliki smartphone, saya rasa ramai yang memang memiliki smartphone. Smartphone inilah yang penting kita guna untuk perniagaan kita, especially perniagaan kita secara online. Kita boleh ambil gambar, ambil video dan diedit dengan mudah. Dan anda boleh share di pelbagai media sosial, termasuklah Facebook, TikTok dan sebagainya. Jadi untuk mengakhiri semua program kita selama 3 bulan yang berlangsung secara live di Facebook fanpage Serba Digital X, saya berharap anda semua bermanfaat dan memperoleh pelbagai ilmu untuk menyediakan diri anda ke dalam dunia e-dagang, dan saya harap anda boleh tangkap peluang perniagaan sebagai vendor untuk berjual secara online di timogah.com. Dan ingin saya umumkan juga di sini bahawa sepanjang program ini kita telah berjaya untuk menarik wakil daripada Ditamu untuk belajar menjadi vendor dan berjual secara online di Timogah. Jadi selepas ini anda bukan saja boleh melawat ataupun walk in sendiri ke Ditamu seperti dalam video tadi, tapi sebenarnya anda tidak lama lagi selepas ini boleh beli secara online produk-produk di Ditamu di timogah.com. Jadi kepada yang tidak pernah membeli di timogah.com, hari ini kami mempromosi supaya anda pergi ke timogah.com ataupun anda boleh search mobile app Timogah di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk anda download, dan anda boleh start untuk shopping daripada peniaga Ditamu di sini. So seperti yang anda lihat tadi, kita ada ramai peniaga, kita ada ramai produk, dan kita memerlukan sokongan anda untuk melariskan jualan mereka, sebab terutama sekali pada musim pandemik ini tidak ramai yang boleh keluar sesuka hati demi keselamatan kita. Jadi cara pembelian secara online inilah yang dapat membantu peniaga-peniaga di Ditamu ini, dan juga inilah cara pembelian norma baharu sekarang.
Jadi dengan ini saya rasa dengan segala ucapan yang dibagi oleh pihak penganjur dan juga kami sendiri dan juga segala training yang dijalankan, saya ingin mengakhiri semua ini. Semoga anda bersama-sama dengan Timoga to support local and go digital with Timoga. So dengan itu saya ingin mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Bye-bye. Tadi kita sudah berakhir di penghujung rancangan ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini kerana sudi meluangkan masa dalam menjayakan acara kita secara maya. Dengan ini, saya Sari ingin memohon maaf jika ada tersilap bahasa dan terkasar bahasa. Baiklah semua, kita jaga kita, amalkan penjarakan sosial dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di program-program Serba Digital Act yang akan datang. Bye! Thank you.